Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isometri adalah satu lukisan yang sentiasa memerlukan sedikit imajinasi. Dan jika kalau tak kena gayanya, kita perlu menjawab keseluruhan soalan ini dalam menggunakan imajinasi kita. Cumanya dalam soalan SPM, kebiasaannya pelajar akan meninggalkan soalan ini tanpa dijawab. Itu adalah satu yang amat merugikan bagi pelajar tersebut. Terutamanya pelajar-pelajar perempuan yang tidak mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Okey. Jadi dalam kes ini, cikgu ingin membantu kamu semua supaya dapat sekurang-kurang mencuri 10 markah daripada 20 markah yang diperuntukkan untuk soalan isometri ini. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh dahulu, kita perlu belajar apakah konsep isometri dan juga oblik ini. Ini adalah soalan ke-6 dalam soalan SPM. Sama ada isometri, kalau tak keluar isometri, dia akan keluar soalan oblik. So, dalam isometri, okay, kita akan ada sudut 30 sebelah kiri, 30 sebelah kanan. Dan kita akan ada paksi tegak, paksi condong 30 darjah sebelah kiri dan paksi condong 30 darjah sebelah kanan. Okay. Okay. Sementara bagi paksi oblik pula, sebenarnya kita akan putarkan sahaja kotak itu. Okay. Kita akan ada paksi tegak, kita akan ada paksi mendatar, dan kita juga ada paksi condong. Okay. Sudut paksi condong ini juga bergantung kepada kesesuaian orientasi dia. Okay. Kebiasaannya kita boleh guna sudut 45, 60 ataupun 30. Okay. Tetapi biasanya kita selaraskan dengan skema supaya sudutnya 45 darjah. Jadi kita ada paksi tegak, paksi mendatar dan juga paksi condong 45 darjah. Boleh condong sebelah kanan, boleh condong sebelah kiri, bergantung kepada orientasi yang memberikan butiran yang paling banyak. Jadi kamu kena buat justifikasi kamu sendiri, sama ada kamu nak condong sebelah kiri atau condong sebelah kanan bagi soalan oblik sahaja. Okey. Kita akan lihat nanti. Okay, jadi sebelum itu kita perlu tahu, okey, jenis-jenis pandangan yang diberi dalam menjawab soalan isometri ataupun oblik. Kita ada pandangan atas, kita ada pandangan hadapan, dan kita ada pandangan sisi. Ini adalah konsep ortografik yang kamu kena faham betul-betul. Apakah dimensi A? Apakah dimensi B? Apakah dimensi C? Dan seterusnya. Okey. Yang ini kalau kamu tak ingat, kamu kena buat nota awal-awal. Okey, di mana pada pandangan atas kita ada dalam, yang mana B tu adalah pandangan lebar, dimensi lebar. Okey. C pula adalah tinggi. Okey. Dan lebar pada pandangan hadapan. Pada pandangan sisi pula, kita akan ada dalam dan juga tinggi. Jadi ini kamu kena faham betul-betul, okey, supaya kamu tak tersilap, okey, dalam melukis lukisan isometri ataupun oblik. Okey, seterusnya. Biasanya dalam isometri ataupun oblik dia akan beri pandangan atas, pandangan hadapan ataupun pandangan sisi berserta dengan pandangan sisi. Okey. Jadi langkah yang pertama, kita perlu lihat, kita perlu lukis dulu paksi dia. Okey, paksi isometri ataupun oblik. Contohnya dalam soalan ni kita nak jawab soalan isometri. Jadi kita akan lukiskan garisan mendatar, kemudian kita akan lukiskan paksi 30 darjah sebelah kiri, 30 darjah sebelah kanan. Okey. Dan kemudian kita lukiskan paksi tegak. Dan terakhir sekali, kita akan lihat orientasi dia. Kita lihat dalam soalan isometri, berbeza dengan soalan oblik. Soalan isometri akan berikan satu kedudukan anak panah menunjukkan arah pandangan. Jadi kita gunakan kaedah tapak tangan. Kita letakkan tapak tangan kita sebelah kiri dan sebelah kanan, okey, menghadap arah anak panah yang menghala pada pandangan atas tersebut. Tapi sebelum itu kamu kena pastilah apakah dimensi yang terlibat itu lebar dan dalam. Okay. Jadi letakkan tapak tangan kamu pada lebar dan dalam. Tapak tangan kiri mewakili lebar, tapak tangan kanan mewakili dalam. Dan kamu pindahkan pada paksi yang kamu lukis tadi. Jadi, perlu ingat lagi, kiri mewakili lebar, kanan mewakili dalam. Jadi, bila kamu pindahkan, sebelah kiri paksi yang kamu lukis tadi adalah lebar, sebelah kanan adalah paksi dalam. Yang tegak-tegak tu mestilah tinggi. Okey. Kemudian, dapatkan ukuran sepenuhnya. Berapakah tinggi objek? Berapakah lebar maksimum objek? Berapakah dalam maksimum objek? Lukiskan kotak asas. Okey. Dan ini adalah langkah awal dalam melukis lukisan isometri ataupun oblik. Okey. So, pada peringkat ni,
Okey, sepatutnya semua orang boleh buat kerana ia tidak memerlukan imajinasi. Dia lebih kepada langkah-langkah yang jelas yang boleh diikuti dengan mudah dan mudah difahami. Jadi kita balik semula kepada soalan kita. Pada hari ini kita akan menjawab soalan percubaan negeri Sabah 2012. Okey. Dalam soalan ini kita diberi 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Langkah yang pertama tadi ialah kita akan lukiskan paksi asimetri ataupun oblik. Dalam kes ini, kita diminta untuk melukis pandangan isometri. Jadi, kita lukiskan dahulu paksi asimetri kita secara paksi mendatar. Kemudian diikuti dengan paksi tegak. Tapi sebelum itu kita kena bajetlah ruang yang ada. Okey. Kemudian kita lukiskan paksi bersudut 30 darjah sebelah kiri, 30 darjah sebelah kanan. Okey. Okey, kemudian kita akan tentukan orientasi pandangan. Okey. Yang mana satu lebar, yang mana satu dalam pada lukisan kita. Okay. Jadi kita akan letakkan tapak tangan kanan kita di sini. Kalau kita lihat, ini adalah anak panah dia pada pandangan atas. Okey. Jadi kita letakkan tapak tangan kanan kita pada sisi pandangan atas, satu lagi sebelah sini. Okey. Dan kita pindahkan dia, kita letakkan pada paksi kita. Okey. Jadi yang ini mewakili apa? Yang ini mewakili apa? Jadi sebelum itu kamu kena kenal pastilah. Kena faham betul-betul lah. Yang ini adalah lebar. Okey, yang ini pula adalah dalam. Jadi bila kamu pindahkan tadi, okey, bila kamu pindahkan, okey, yang ini adalah lebar, yang ini adalah dalam. Sebelah kiri adalah lebar, sebelah kanan adalah dalam. Jadi yang ini adalah lebar, yang ini adalah dalam. Okey. Berapa lebar maksimum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi kita ukurkan 80 mm. Dan berapakah dalam dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 mm. Dan berapakah tinggi dia? Tinggi maksimum dia ialah tinggi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Dan kemudian kita lukiskan kotak asas. Okey. Okey, langkah seterusnya setelah kita melukiskan kotak asas, okey, kita akan tentukan manakah satah tegak, manakah satah mendatar, manakah satah melengkung, satah oblik dan satah condong. Biasanya satah-satah ini akan digabungkan untuk membentuk objek yang kita akan lukis. Okey, biasanya pemeriksa ataupun penggubal soalan
dia akan gabungkan satah tegak, mesti ada satah condong, mesti ada satah melengkung, dan mesti ada satah mendata. Okey, pada objek yang kita nak lukis tu. Tadi itu adalah jenis-jenis satah yang perlu kita gabungkan dalam satu objek untuk dijawab dalam soalan SPM. Jadi satah tegak. Kita mulakan dengan satah tegak. Satah tegak adalah satah yang pada pandangan atas memang tidak kelihatan. Okey. Kalau yang ini dah confirm bukan satah tegak, bukan satah tegak. Ini adalah satah bukan satah tegak, bukan satah tegak. Satah tegak adalah satah yang tidak kelihatan pada pandangan atas. Biasanya dia akan ada di atas garisan-garisan ni, tepi-tepi ni. Okey. Jadi pada pandangan hadapan kita cuba padankan. Contohnya satah satu yang ni. Manakah satah satu yang ni pada pandangan atas? Kita lihat pada pandangan atas. Okey. Yang kalau kita unjurkan, tapi sebelum itu lebih mudah lagi kalau kita lukiskan garisan 45 darjah. Okey, bila kita lukiskan garisan 45 darjah, kita akan dapat di manakah kedudukan garisan-garisan satah yang kita nak lihat. Okey. Okey, satu, kita lihat satu di sini. Okey. Satu ni kalau kita lihat padanannya pada pandangan atas, kemungkinan ini adalah satah satu. Okey. Dan kalau kita lihat padanan satah satu ni pada pandangan sisi, dia akan terlindung, tak ada yang padan. Okey. Dengan jarak tingginya 3, 1, 2, 3. Tak ada di sini. Okay. Mungkin terlindung di sebalik, di belakang pandangan sisi. Okay. Jadi, yang ini mungkin bukan satah tegak. Okay. 2. Kita cuba padankan dengan pandangan atas. 2 ni yang mana satu 2 ni? Okay. 2 ni yang mana satu? 2 ni kalau kita lihat, 2 dengan 1 ni kita nampak. Okay. 2 ni, seolah-olah inilah 2, tapi sebenarnya tak logik lah ini 2. Kerana apa? 2 ni, okay, kita akan nampak 2 dahulu, kemudian kita akan nampak 1. Yang ni kita akan nampak 1, baru kita nampak 2. Okay, sedangkan 2 ni adalah satah mendata. Kita nampak pada pandangan atas. Okay. Jadi, pada pandangan hadapan pun kita nampak juga. Jadi, ini bukannya satah mendata. Okay. Satah mendata adalah satah yang tidak kelihatan pada pandangan hadapan. Okay. Tapi yang ini, kita nampak dia pada pandangan hadapan. Jadi, kemungkinan ini adalah satah tegak. Okey. 2. Okey. Dan ini mungkin bukan 2 lah. Sebab apa? Kerana dia kelihatan di sini. Nak katakan ni satah condong, bukan satah condong. Okey. Okey. Kemudian, apa yang kita nampak? Satu ni. Satu ni sebenarnya kalau kita padankan dengan pandangan sisi, kalau kita unjurkan satu ni ke sini, okey. Satu ni bukannya pandangan terlindung, Satu ni adalah satah melengkung. Ini adalah satu. Okey. Jadi kita boleh padankan di situ. So ini satu. Satu sini. Okey. 2 kita padankan pada pandangan atas daripada pandangan hadapan, pada pandangan atas daripada pandangan sisi. 2 kalau yang belakang ni tak kena jugalah 2 ni. Okey.
Jadi 2 ni adalah satah tegak. Pada pandangan atas dia tidak kelihatan, pada pandangan sisi satah 2 ni berada di sini. Pada garisan yang cikgu loraikan tu. Jadi kita terus buat satah tegak dahulu, iaitu nombor 2. Okey. Jadi kita ukurkan jarak dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Daripada tepi sana, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ukurkan 5. Okey. Kemudian naik 2, 1, 2. Okey. Kemudian bergerak ke sana sebanyak 3, 1, 2, 3. Kalau kamu perhatikan cikgu tidak cuba menyelesaikan kesemua satah serentak kerana itu membuang masa. Lebih baik kita dapatkan satu satah, kita selesaikan satu satah. Kerana masa berjalan. Dan setiap satah yang kamu lukis itu akan memberikan markah. Jadi seeloknya dapat satu satah kita selesaikan dahulu. Kemudian baru kita fikirkan satah-satah yang seterusnya. Okey. Kemudian naik ke atas sebanyak 1. Dan balik semula dengan 2. Okey, begitu. Okey. Terus gelapkan satah begitu. 1. Ingat bila kita dapat selesaikan satu satah, kita akan dapat markah. Markahnya bergantung kepada bilangan garisan yang terlibat dalam satah tersebut. Dalam kes yang ini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garisan yang akan membawa markah. Setiap garisan tu ada markah dia masing-masing. Okey, bergantung pada jumlah garisan yang ada dalam objek yang kita lukis. Okey. Seterusnya, kita ambil satah tegak yang lain jika ada. Okey, adakah ini satah tegak? Satah 3 ni. Okey, ingat satah tegak tidak kelihatan pada pandangan atas. Dia lebih kelihatan pada pandangan hadapan dan pandangan sisi. 3 ni kalau kita padankan dengan atas. Okey. Dia akan berada di sekitar mana? Pada pandangan kita unjurkan ke atas, pastinya bukan yang ni, pastinya bukan yang ini. Okey. Pastinya dia berada di sini. Kita kena ingat, satah 3 ni adalah satah tegak. Jadi bila satah tegak, dia tidak kelihatan pada pandangan atas. Jadi dia ada berada di sekitar di atas garisan yang cikgu lorikkan ni. Okey. Pada pandangan sisi pula, kalau kita unjurkan ke garisan 45 darjah, okey, kita akan dapat satah tegak tu akan berada di sini. Di sini. Okey. Jadi, kita kena faham satah 3 pada pandangan atas di garisan ni, pada garisan yang ini. Pada pandangan sisi dia berada pada garisan yang ini. Okey. Jadi, kita lukiskan satah 3. Okey. Satah 3 kalau kita lihat, berapakah dalam dia? Satah 3 kalau kita lihat di sini, dalam dia, mana dalam? Ini adalah dalam. Okey. Di sinilah kamu kena faham betul-betul. Manakah paksi dalam, manakah paksi tinggi dan lebar. So, dalam dia 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi, kita akan gerakkan sebanyak 4.
Tapi sebelum itu kita lihat dahulu satah 3 ni berapa tinggi dia. 1, 2, tinggi. Berapa tinggi satah 3 ni? Bucu ni 1, 2. Jadi kita akan naik sebanyak 2. Okey. Kemudian dalam dia berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4. Jadi mana paksi dalam? Yang ini adalah lebar, yang ini adalah dalam. Jadi ke sana sebanyak 4. Okey, kita ukur 4 dahulu. Okey. Dan kemudian barulah kita dapat kedudukan yang ni. Berapa lebar dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke sana sebanyak 6. Ukurkan sebanyak 6. Okey. Kemudian dia akan naik sebanyak 1, 2, 3, 4. Tinggi dia 4. Kita naikkan 4. Okey. Kemudian dia akan bergerak sebanyak 3. 1, 2, 3 untuk lebar yang atas. Okey. Dan kemudian dia akan turun tingginya 1, 2. Turun sebanyak 2. Okey. Dan kemudian dia akan bergerak semula sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan turun balik tegak ke bawah. Okey. Itu adalah satah tegak yang pada sebelah satah nombor 3 tadi. Kita gelapkan. Okay. Ini adalah satah nombor 3, ini satah nombor 1. Okey. Ini satah nombor 2, satah nombor 3. Okay. Ada lagi satah tegak yang lain? Adakah ini satah tegak? Kalau kita unjurkan ke atas, antara ini 4, yang ini 4, katakan yang ini 5. Yang mana satu 4, yang mana satu 5. Okey, kalau kita lihat pada pandangan atas, 4 dan 5 ni dia berada di sekitar sini, bentuk segitiga yang ini. Jadi mana satu 4, mana satu 5. Jadi kalau kita lihat yang 4 ni, okey. Kalau kita lihat pada pandangan sisi, dah banyak sangat concengan, kita padam dahulu. Okey. 4 ni, okey. Kalau kita lihat di sini, kita unjurkan ke sini.
Okey. Kalau 4 ni adalah satah tegak, kita lihat di sini, ini adalah satah titik, satah 4. Okey, itu adalah satah 4 yang cikgu lorikkan ini. Okey, kalau kita unjurkan ke pandangan sisi, okey, satah 4 ni akan berada di sini. Okay, ini adalah satah 4. Iaitu satah tegak. Sementara 5 pula adalah satah condong yang ini. Okey, dia tak boleh dua-dua sekali. Kalau ini 4 tegak, yang 5 adalah condong. Takkan pula 4 yang condong, tiba-tiba tegak kan? Jadi biasanya 4 adalah tegak, 5 ni adalah condong. Jadi 4 yang sini, 5 adalah yang satah condong. Jadi kita lukiskan satah 4 dahulu. Okey, berapakah tinggi satah 4? Okey, masih lagi 2. Okey, kemudian berapa dalam dia? Ni tinggi dia. Berapa lebar dia? 1, 2, 3. Jadi kita ukur 3. Saya ukurlah memang 3 di sinilah. 3 jarak ni. Okey. Berapa dalam dia? 4 ni. 1, 2. Okey. Dalam dia 1, 2. 2 petak. Jadi kita ukurkan 2. Dalam berada di sebelah sini. Okey. Kita tahu ini adalah satah. Ini adalah satah oblik. Okey, jadi kita sambungkan. Tak boleh satah tegak juga ni. Satah tegak yang telah dipenggal. Sorry. Ini adalah satah tegak. Okey. 4. Kemudian kita lihat di sini. Daripada bucu ni, dia akan turun tegak ke bawah. Jadi kita sambungkan. Dari sini, turun tegak ke bawah. Gitu. Okey, itu adalah satah nombor 4. Okey. Yang kelima pula, kalau kita lihat di sini, 5 daripada sini dia akan gerak ke atas sebanyak 2. Okey, 2. Dan dalam dia pula daripada sini 1, 2. Jadi kita ukur sebanyak 2 lagi. Okey, dalam nombor titik sini pergi ke sini adalah 2, 1, 2. Jadi kita ukur 2. Okey, kita tandakan. Okey. Tak payah ukur lah, memang sama kat situ. Okey. Dan kita lihat bucu ni bersambung dengan bucu yang sebelah atas 5. Jadi kita sambungkan. Okey. Dan yang sini bersambung dengan bucu yang ini. Kita sambungkan. Okay, itulah bentuk dia pada pandangan oblik. Lukisan oblik kita lihat. So, ini adalah satah 5. Okey. Ini memerlukan banyak latihan untuk kamu betul-betul memahami bagaimanakah rupa bentuk satah yang condong ni. Okey. Okey, selesailah semua satah yang kita nampak pada pandangan hadapan. Okey. Kita boleh dah mulakan satah melengkung di sini, 1 di sini. Jadi kita tahu 1 ni pada pandangan atas ni dia, pada pandangan sisi dia adalah satah melengkung. Okey. Jadi bila melengkung, kita perlu dapatkan titik pusat melengkung tersebut. Okey. So dalam kes ni 1 2 3, 1 2 3. Jadi 30 mm ke sebelah. Dalam ni adalah, kalau ini adalah dalam. Okey. Dalam, jadi dalamnya adalah 30 mm. Jadi kita kena lukis dahulu. Kita ukur 30 mm.
Okey. Okey, itu adalah 30 mm. Okey. So, pusatnya ialah di sini. So, ini adalah pusat dia. Okey. Jadi, kita lukiskan. Okey, tak boleh. Jadi, ini memerlukan bentuk kaedah melukis bulatan 4 pusat. Okey, kaedah 4 pusat. Jadi, mudah sahaja kita ambil kedua-dua set square kita. Okey. Dalam kes yang ini adalah pusat untuk kita melukiskan lengkuk yang ini. Jadi, kita ambil titik tengah yang ini. Kita ambil titik tengah yang ini. Okey. Pada lukisan kita, inilah titik tengah dia. Ini adalah titik pusat. Jadi, kita ambil titik tengah dia. Kita letakkan bersudut 90 darjah. Okey, ke sana. Okey, kita lukiskan paksi ke sana 90 darjah. Okey, masuk 90 darjah di sini. Ini adalah sudut 90 darjah. Okey, kita lakukan perkara yang sama pada titik tengah yang ini. Okey. Okey. So, ini juga membentuk sudut 90 darjah. Kalau kita lihat di sini. Dan dia akan berikan titik pusat lengkung di situ. Jadi, kita lukiskan dengan jari yang bersesuaian. Untuk dapatkan lengkung yang sebelah luar. Okey. Untuk lengkung yang sebelah dalam pula, okey, berdasarkan lengkung ni ada dua garisan, satu sebelah luar, satu lagi sebelah dalam. Jadi kita anjakkan sahaja. Sebab apa? Pergerakan dia dua, jaraknya adalah 2. Jadi untuk memudahkan, kita anjakkan sahaja pusat yang kita telah perolehi tadi. Okey, dengan sudut masih lagi 45 darjah. Sudut 30 darjah. Okey, kita anjakkan sebanyak 2. Kenapa 2? Kerana lebar dia adalah 2. Jadi kita anjakkan. Okey, ini adalah pusat yang seterusnya untuk melukis bulatan yang sebelah dalam. Okey, begitu. Dan kita sambungkan untuk melengkapkan lengkuk tadi. Okey. Siap. Untuk satah yang melengkuk. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan. Pada ketika ini, sepatutnya kamu dah dapat banyak markah dah. Okey. Jadi kita selesaikan mana-mana satah yang mudah pada pandangan mata kita. Okey. Mungkin bagi kamu satah melengkung ni susah. Okey, tak apalah. Buat yang mudah-mudah. Yang ni ke, 4 ni ke, 5 ni ke. Okey. Mungkin pada pandangan mata kamu tak dapat imagine yang 3 ni. Okey, tak apa. Buat yang mudah-mudah dahulu. Okey. Kemudian kita lihat pada pandangan sisi. Okey, pada pandangan sisi yang mudah bagi cikgu, yang mudah pada cikgu, pandangan ni. Pada pandangan atas, ini adalah satah mendata. Satah mendata adalah satah yang kelihatan pada pandangan atas sahaja.
Pandangan hadapan tak nampak sebab dia mendata. Pada pandangan sisi pun tak nampak juga kerana dia mendata. Jadi pada pandangan atas kita akan nampak. Sini adalah yang kita nampak. Jadi kita lukiskan yang tu dahulu. Okey, mana dia? Kalau pada pandangan ni dia akan berada di sini. Pada pandangan hadapan dia akan berada dalam bentuk garisan yang cikgu lorikkan ni. Cikgu padam yang ni semula. Okey, pada pandangan atas, pada pandangan hadapan satah yang mendata ini, kalau cikgu lorikkan sebagai nombor 6, okey, dia berada di sekitar garisan ini. Okey. Jadi kita dapat tahulah tinggi dia betul di sini. Ya, kita lukiskan sahaja. Okey. Dan kita akan dapat satah yang ke-6 di sini. Okey. Teruskan lagi. Okey, di sini pun nampak macam ada satah lagi satu. 7 ni. Okey, cikgu campur-campurkan pada pandangan ini sebab ini mudah. Dia dah bersambung kat sini. Okey, 7 ini satah tegak ya. 7 ni satah tegak. Kalau kita unjurkan pada pandangan atas, dia berada di bukan di sini kerana ini adalah mewakili yang segitiga ni tadi. Dia berada di sini. Okey, ini adalah satah nombor 7. Jadi kalau kita unjurkan di sini, 7 berada di sini. Jadi kita akan lengkapkan garisan ni. Pada peringkat ni, kerja kamu dah lebih mudah kerana kamu hanya tinggal sambungkan sahaja. So, ini adalah satah 7. Okey, seterusnya mana lagi yang mudah untuk kita sambungkan? Okey, bagi cikgu yang mudah, yang ni. Nombor 8 ni. Okey. Manakah satah nombor 8? Satah 8 tu ada, sekali pandang kita tahulah satah nombor 8 tu adalah satah mendata. Okey. Okey, kalau kita padankan dengan pandangan atas, tak ada yang padan pun. Jadi, ini satah mendata, dia akan berada pada garisan ini. Pada pandangan hadapan. Pada pandangan sisi, kalau kita unjurkan ke garisan 45 darjah, satah tu akan berada di sini. Tekan dia nak balik kat bawah pula. Sebab apa? Dia kena sama tinggi. Yang ni kalau tinggi di sini, ni mesti dekat sini juga, takkan berada di bawah pula. Kan? Jadi di sini. Jadi satah 8 tu adalah satah mendata. 1, 2, 3. Jadi kita kirakan 1, 2, 3. Betul ke ni 3? Okey. Jadi kita terus lukiskan satah nombor 8. Okey, kita gelapkan. Okey, itu adalah satah nombor 8. Okey, teruskan lagi. Yang ni juga, satah 9 ni adalah satah mendata kerana nampak pada pandangan atas. Kalau kita unjurkan ke bawah, ini adalah satah 9. Garisan ni. Okey, kalau kita unjurkan ke garisan 45 darjah, okey, satah 9 berada di sini. Okay. Jadi kita ukur, dia turun ke bawah sebanyak 2. Dah ada pun garisan ni, kita cuma sambungkan sahaja. Okey. Bergerak sebanyak 3. 1, 2, 3 ke sebelah kanan. Yang ni dah tentu tegak lah ni. Tak payah nak buat lah. Okey. Mana datangnya ni? Kalau ini adalah satah 10. Satah 10 yang ni. Satah tegak. Okey. Satah tegak dia kelihatan di sini. Okey. Pada pandangan hadapan, dia di sini. Itu satah 10. So, satah 10 ini satah 10. Okey. Kemudian satah 9 tadi, kita lengkapkan lagi.
Itu adalah satah 9. Okay. Dan yang terakhir, kita ada satah yang lain semua kita dah selesaikan. Satah yang ke-11. Okay, kalau kita unjurkan, satah 11 ni bentuk macam ni. Okay, ini bentuk dia. Okay. Kita unjurkan pada pandangan atas, dia akan berada di sekitar sini. Dah tak ada tempat lain dah. Okay, itu adalah satah tegak dia. Okay, pada pandangan hadapan, dia berada di mana? Tak ada yang padan dengan benda ni. Dia berada pada garisan ni. Okay, pada pandangan atas, bila turunkan ke bawah, dia mesti di atas garisan ni juga. Okay. Jadi, satah 11, kita cuma tinggal gelapkan sahaja kerana dah ada pun di situ. Ini adalah satah 11. Okay, selesailah sudah kita menjawab soalan isometri percubaan SPM 2012 negeri Sabah. Okay, yang penting sekarang kita cuba bandingkan apa yang kita lukis dengan pandangan-pandangan yang ada. Betul atau tidak? Okey, 2 ada. Okey, pada pandangan hadapan kita akan nampak yang ni, satah 2, 3. Okey, kita akan nampak satah melengkung ni 1. Kita akan nampak satah 4 ni, satah condong ni 5. Satah oblik ni 5. Okey, 5 adalah oblik. Okey, pada pandangan atas kita akan nampak satah mendatar 8. Kita akan nampak satah mendatar 9. Kita akan nampak satah mendatar 6. Okey, kita akan nampak lengkung ni 1. Dan kita juga akan nampak satah oblik 5 ni. Pada pandangan sisi kita akan nampak satah 7 yang tegak ni. 10 yang tegak. 11 yang tegak. Juga satah 5, iaitu satah oblik kita akan nampak. Dan juga satah 4. Okey, yang condong ni. Okey. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, satah oblik kita kelihatan. Satah berpermukaan oblik kelihatan pada ketiga-tiga pandangan. Pandangan atas pun nampak, nombor 5 ni. Pada pandangan hadapan pun nampak. Pada pandangan sisi pun nampak. Itulah ciri-ciri istimewa satah berpermukaan oblik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.